Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek sains bertajuk daya. Ini adalah salah satu topik dalam gerakan. Okey. Daya ini sebenarnya tajuk yang sangat luas dan sukar, tapi dalam sains saya akan masuk sedikit-sedikit saja untuk awak kenal konsepnya. Okey, apakah daya? Apakah daya? Yang tu yang pertama. Daya dikatakan sebagai daya ini tidak dapat dilihat, tapi kesan daya dapat dilihat. Okey, kesan daya. Kesan daya ni boleh mengubah banyak perkara. Mengubah pertamanya, okey, saiz objek. Lagi boleh ubah apa? Ini awak bagi pelajar yang sempat belajar sekolah rendah, awak belajar dalam tahun 6. Daya ini boleh buat apa? Dengan adanya daya, saiz objek akan berubah. Lagi, apa lagi yang berubah? Bentuk objek. Bentuk. Contoh kita bengkokkan besi. Bentuk dia boleh berubah jadi bengkok daripada lurus. Okey. Lagi dia boleh mengubah arah gerakan. Mula ke kanan kemudian pergi kiri sebab ada daya yang menolaknya. Okey. Kemudian juga hal laju. Okey. Dan keadaan rehat. Keadaan rehat. Maksudnya daripada dia berehat dia bergerak. Okey, lagi. Dia dari bergerak jadi berehat. Maksudnya tengah-tengah jalan diberhentikan oleh satu daya. Okey. Jadi yang inilah awak kena tahu secara ringkas sedikit apa itu daya. Kemudian daya juga dia bergantung kepada jisim objek. Kalau awak tengok jisim tu semakin besar jisim, semakin besar daya. Okey. Kita tengok pula kalau makin, saya ambil warna lain. Semakin kurang jisim, semakin kurang daya. Okey, jisim ni kita selalu ubah tertukar dengan berat. Dia lebih kurang berat, tapi berat dah ada graviti dalam dia. Kalau awak nak tengok tu, nak pergi nampak, awak nampak objek tu berat, jisimnya pun banyak. Kalau objek ringan, jisimnya sedikit. Okey. Jadi daya bergantung kepada jisim dan juga pecutan objek yang kita sedang kira lah. Okey, kalau kita nak kata daya sebiji bola, maka pecutan bola tu lah, jisim adalah jisim bola tersebut lah. Jangan tengok hal lain. Okey. Jadi jisim ni dipanggil M, mass dalam bahasa Inggeris. Pecutan adalah A, acceleration. Daya adalah F, iaitu force. Okey. Jadi formula dia F adalah sama dengan M darab A. Okey. Okey. Awak jangan tertukar. Awak ingat momentum hari tu? Momentum. Dia punya formula. Momentum ni dipanggil P. Formula dia adalah M darab V, di mana V adalah laju. Okey. Jadi tak sama ni pecutan. Ni pakai hal laju. Jadi jangan tertukar walaupun dia nampak lebih kurang sama. Kadang-kadang kita boleh guna dalam bentuk momentum, kadang-kadang boleh guna dalam bentuk daya. Dia ikut situasi soalan ataupun situasi kejadian tu. Okey. Jadi kita nak tengok contoh. Contoh sebiji bola berjisim. Jisim apa dia? M ni. Okey. Berjisim 5 kilogram. Bola besi ni. Bergerak dengan pecutan, dia memecut 5 meter sesaat. Sangat laju. Okey.
cari daya bola tersebut. Itu contoh soalan. Nah, okey, dia bagi M. Soalan ni bagi M, dia bagi A, jadi nak suruh cari F. Jadi F sama dengan M darab A. Daya adalah jisim darab pecutan. Okey, iaitu jisim adalah 5 kilogram darab pecutan adalah 5, minta maaf pecutan ada kuasa 2, 5 meter per saat kuasa 2, maka dapat 5 darab 5 25 kilogram meter per saat kuasa 2. Okey, ni adalah daya awak lah, daya F. Okey, nah. Okey, juga kilogram meter per saat ni boleh ditukar jadi unitnya 25 Newton. Newton ni apa maksud dia? Kilogram meter per saat. Kalau tengok kilogram, kilogram ni adalah jisim. Nah, meter ni jarak, saat adalah masa, meter per saat adalah pecutan. Nampak nah, dia bergantung pada jisim dan pecutan. Okey, itu yang pertama nah. Okey, seterusnya awak dah tahu formula dia. F sama dengan M darab A. Okey, soalan juga boleh jadi begini. Soalan kedua, contoh nah. Contoh 2. Okey nah. Sebiji bola dengan daya daya 5 Newton bergerak dengan laju 5 meter per saat. Cari jisim bola tersebut. Okey, sekarang diberi daya 5 Newton. Daya dah ada. Okey, maaf bukan laju, pecutan. Pecutan 5 meter per saat. Okey, pecutan dah ada, dia nak jisim berapa? Okey, jadi S sama dengan M darab A. Okey, daya dia 5 Newton sama dengan jisim tak tahu, darab pecutan adalah 5 meter per saat. Okey, sekarang macam mana? Last sekali cari jisim. Awak nak M sahaja. Jadi yang ni kena bawa ke kiri. Jadi jisim adalah 5 Newton. Ini darab pergi sana jadi bahagi. 5 Newton bahagi 5 meter per saat. Maka jisim adalah sama dengan 1. Apa unit bagi jisim? Dia adalah kilogram. Okey. Awak tak apa nampak sini lah. Newton, kalau tengok tadi kita tengok Newton. Newton adalah kilogram meter per saat kuasa 2. Yang bawah ni pula meter per saat kuasa 2. Habis meter per saat habis, tinggal kilogram. Nampak nah? Itu yang kedua. Okey, nak melihat apakah contoh-contoh daya. Okey, daya yang selalu kita guna, daya, contoh-contoh yang ada nah. Okey, contoh dah daya. Okey. Pertama, berat. Berat adalah daya. Okey, dari segi formula dia panggil W nah. Bahasa Inggeris untuk weight. W-E-I-G-H-T nah. Berat nah. Berat adalah daya. Jadi untuk formula berat ni dia ada jisim kali pecutan lah. Okey nah. Apa pecutan yang ada pada berat nah? Okey, jisim kita tahu jisim objek. Pecutan adalah pecutan graviti nah. Graviti yang menarik. Kita tengok nah. Ni bumi. Okey, ni ada satu objek, satu bola. Ini adalah bumi. Okey. Bumi sentiasa menarik bola untuk pecut ke bawah. Kalau tak percaya, awak pegang bola tu. Okey, kemudian awak lepas. Adakah bola akan, okey, ni pen ataupun pen ni.
pen, saya pegang pen, kemudian saya lepas. Pen ni akan jatuh sebab bumi sentiasa menarik dengan satu pecutan. Dipanggil pecutan graviti. Okey. Jadi, berapa pecutan graviti? Dalam label awak, pecutan graviti adalah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi berat adalah jisim kali pecutan graviti. Okey. Kalau satu objek ni beratnya 2 kilo, jisimnya, jisim adalah 2 kilo, maka berat dia berapa? Berat adalah, jisim dia 2 kilo. Ini M, darab pecutan graviti 10 meter per saat, maka dia jadi 2 darab 10, 20 kilogram meter per saat kuasa 2, iaitu 20 Newton. Okey, tu cara dia. Okey, jadi awak kena fahamlah benda ni. Okey, jadi selama ni yang kita guna perkataan berat, kita nak timbang, timbang kita berkata berat tu sebenarnya salah. Yang tu sebenarnya adalah jisim. 2 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Ini adalah jisim. Sedangkan berat dalam Newton. Kalau 2 kilo, 20 Newton. 10 kilo, 100 Newton. 15 kilo, 150 Newton. Ini berat. Yang ni adalah jisim. Awak nampak beza dia. Okey, lagi contoh daya yang ada lagi. Okey. Okey. Tadi daya berat. Kedua kita tengok daya tegangan. Tegangan tali. Apabila ada satu jisim, ni ada bola, diikat kepada tali ke atas, maka ini ada daya T. T adalah tegangan tali. Daya tegangan. Dalam bahasa Inggeris T juga, iaitu tension. Orang putih panggil tension. Tension, tegangan, tekanan. Okey. Jadi T. Okey. T ni selagi tali tak putus dan bola tak jatuh. Bola ni dia ada dah daya W tadi, berat. Berat adalah jisim kali graviti. Kalau bola ni 2 kilo, berat dia, jisim 2 kilo, M, maka berat dia 20 Newton. Okey, ketika ini tegangan tali berapa? Tali tak putus, bola pun tak jatuh, maka masa ni dia adalah seimbang. Tegangan pun sama dengan berat, iaitu 20 Newton. Okey, nak kira pecutan kat sini tak ada lah, dia tak tanya soalan. Walaupun memang ada benda tu, tidak ditanyakan lah. Dia sama dengan selagi tak putus. Kalau dah putus lain cerita. Okey. Jadi lagi ada daya apa? Okey. Ada satu lagi tapi kiraan dia susah, dia dipanggil daya julangan. Daya julangan. Apakah daya julangan? Awak akan belajar juga sedikit dalam bab ni nanti. Daya julangan adalah apabila awak di dalam daya julangan ni adalah dalam air. Apabila awak membuang satu objek ke dalam air. Okey, kata bola tadi 2 kilo. Okey, bola ni 2 kilo. Bayangkan bola plastik. Maka bola ni akan timbul ke atas. Timbul. Bola akan timbul. Kalau bola besi dia jatuh. Bola plastik dia timbul. Kenapa? Kerana ada daya julangan. Yang ni dipanggil B. Buoyancy force. Buoyance. Okey. Macam life buoy tu. Buoy. Buoy tu julang. Okey. Ada daya yang akan menolak ke atas, dipanggil daya B ni, buoyancy, yang menolak sehingga bola ni timbul. Kalau bola ni ringan, dia boleh timbul sebab buoyancy ni cukup kuat untuk tolak. Kalau bayangkan bola dari besi yang berat, dia akan tenggelam sebab buoyancy ni tak cukup kuat untuk tolak. Dia ada kiraan dia yang sangat sukar. Awak takkan belajar lah di sini, saya hanya nak cerita. Okey, jadi setakat ini bab daya sedikit sahaja.
Untuk permulaan saya akan bagi soalan, sila buat. Terima kasih dan Assalamualaikum.